Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi tayyibin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi al-akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Selawat dan salam kepada Rasul junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam juga kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 18 hingga 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Maksudnya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan di dalam Illiyin. Illiyin itu maksudnya adalah orang-orang yang berbakti kepada Allah Ta'ala. Tahukah kamu apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang tertulis, yang disaksikan oleh para malaikat, yang didekatkan kepada Allah SWT. Dalam riwayat lain juga dikatakan bahawa asal kejadian daripada mukmin itu diciptakan Allah Ta'ala daripada tinah Illiyin. Bukan tinah biasalah. Kalau tinah biasa dipanggil tinah lazib, tanah yang bercampur dengan lumpur. Asal kejadian manusia secara umum. Manakala asal kejadian mukmin yang at-tayyibin, yang baik, adalah diciptakan daripada tanah Illiyin ini. Mereka berasal daripada tanah yang memang dimuliakan Allah SWT. Sebab itulah mereka yang mengabdi dalam dunia ini, dan mereka jugalah yang mendatangkan keberkatan di dalam dunia ini. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahawa ketika Rasulullah SAW diperjalankan pada malam hari dan berakhir pada Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linurahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan bahawa baginda Nabi SAW diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebagai tanda kebesaran dari Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala memperlihatkan kebesarannya dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj tersebut. Perjalanan cukup panjang daripada tanah Palestin sampailah ke Sidratul Muntaha. Dan sana pula nyawa-nyawa manusia yang dibawa naik berakhir. Nyawa-nyawa manusia yang dibawa naik berakhir, maknanya kematianlah. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah disebutkan kemudian berakhir di Sidrat, lalu dikatakan kepada baginda, inilah Sidrat, di sini berakhir setiap orang selain pada menolak mengikuti jalanmu. Jadi Sidratul Muntaha ini adalah satu tempat yang agung, ya. Semacam lauh mahfuz, ya. Di mana makam-makam seperti Nabi lah yang boleh mencapai darjat demikian. Bahkan Nabi-Nabi Rasulullah dahulu tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala, hatta malaikat sendiri, di mana Allah Ta'ala mengizinkan Nabi SAW untuk mengunjungi Sidratul Muntaha tersebut. Jadi semacam stesen lah di dalam dunia gaib. Manakala lauh mahfuz itu adalah satu tempat yang agung, di mana Allah Ta'ala menetapkan qada dan qadar di situ. Sebelum manusia lahir dari dunia ini, maka qada dan qadar tetap daripada lauh mahfuz. Bahkan termasuk Al-Quran sendiri
Ketika Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu dalam bentuk sekaligus, juga Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Mahfuz dalam bentuk hakikat kepada baginda Nabi SAW. Sedangkan dalam hadis diriwayatkan daripada Abu Hurairah disebutkan kemudian berakhir sidrat, lalu dikatakan kepada baginda, inilah sidrat, di sini berakhir setiap orang-orang selain pada menolak mengikuti jalanmu. Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika orang mukmin bertolak menuju ke akhirat dan meninggalkan dunia, para malaikat turun seakan-akan wajah mereka matahari dengan membawa kafan dan minyak wangi daripada syurga untuknya. Mereka lalu duduk di dekatnya tempat dia melihat mereka. Jika nyawanya telah keluar, seluruh malaikat yang ada di antara langit dan bumi melawat untuknya, berselawat untuknya. Subuhun qudusun ana rabbul malaikati wa ruh sabaqat ghadabi wa rahmati. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, rahmatku mendahului daripada kemarahanku. Jadi ini adalah orang-orang mukmin soleh. Jadi yang berselawat ni para malaikat kepada mukmin soleh. Seperti mana disebut dalam Quran, wabashiris sabirin allazina iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi Allah Ta'ala memerintah kepada malaikat untuk berselawat kepada mereka, orang-orang yang diberi petunjuk itu. Jadi mulianya lah orang-orang mukmin ini di dunia dan akhirat, dan juga di alam kubur mereka. Abu Hurairah meriwayatkan hadis bahawa jika nyawa orang mukmin keluar, ia terus diterima oleh dua malaikat, lalu dibawa naik ke langit dengan menyebutkan kebaikan roh tersebut. Penghuni langit berucap, roh yang sangat baik yang datang daripada bumi, semoga Allah berselawat untukmu dan untuk jasad tempat engkau telah bersemayam padanya. Kemuliaan jasad barzahinya juga jasad duniawinya. Jasad barzahinya dimuliakan Allah, jasad duniawi juga dimuliakan Allah. Dan tidak terkecuali bahawa orang-orang mukmin ini ada kalanya jasad itu tidak dimakan oleh bumi. Dan dia tidak rosak karena mulianya dirinya semasa hidup dalam dunia. Jadi yang merosakkan tubuh kita ini adalah maksiat. Ya. Yang boleh membusukkan tubuh kita ini adalah maksiat. Maksiat yang selalu lakukan. Umpamanya maksiat besar lah, yang diminati oleh manusia, zina. Ya, bulan Ramadan pun tak kisah, dia buat zina juga. Ya. Bagi dia benda ni benda yang sudah selalu dia buat lah. Jadi dia berterusan. Jadi macam mana dia seronok melakukan maksiat itu? Jadi bagaimana pula dengan orang mukmin ni? Orang mukmin ni dia cinta dengan amal ibadah. Jadi macam mana cintanya orang mukmin ini? Seperti mana orang yang mengikuti hawa nafsu. Contohnya dia minat dengan benda-benda yang maksiat itu, dia kan disukakan, dicintakan. Orang mukmin juga sama. Orang mukmin dia cinta kepada hal-hal yang bersifat ibadah. Contohnya macam solat apa semua kan. Sampai dia suka beribadah secara berterusan. Dia ingin ditengok oleh Allah Ta'ala ibadah dia. Jadi bukan hanya bulan Ramadan saja, di bulan lain pun juga dia akan buat perkara yang sama. Jadi tak ada musim istilahnya kan? Jadi kalau puasa itu bagi orang yang tak suka puasa, orang yang tak minat puasa tu, puasa itu menjadi satu penyiksaan bagi dia. Tapi orang mukmin itu tidak, dia akan berazam lagi. Maknanya dia akan puasa selepas Ramadan ni, dia akan puasa terus. Itu azam dia. Sebab puasa itu dia mendatangkan kebaikan dirinya, mengekang hawa nafsu dia. Selain itu juga dia, saya rasa sehat betul lah saya sekarang ni, alhamdulillah kan. Baru 10 hari puasa tu. Jadi kalau dulu maklumlah di usia 40, sekarang dah 42 saya. Okay, dah tua juga kan. Jadi makan memang masih suka. Saya suka jenis yang kalau saya minat tu, kemana saya nak cari, saya akan cari. Hatta keluar negara sekalipun. Contohnya kalau saya minat masakan Padang itu. Pergi sana lah. Kadang-kadang satu hari tu pergi subuh tu kan pergi, lepas tu tengah hari tu makan-makan, tu petang balik. Di Indonesia? Di Medan. Saya suka macam tu kadang-kadang. Naik kapal terbang. Makan je. Makan je. Macam tu. Atau kalau tempat-tempat mana yang suka kan tengokkan makanan yang sedap, makanlah. Saya ratu. Saya ratu lah, tapi kan tak sama. Tak sama rasa dia. Yang purenya tu Indonesia juga. Memang sedap.
Ha. Kadang-kadang bungkus bawa balik lah. Bawa balik rumah kan. Nak beli tiket kau terbang banyak-banyak, kira rugi dah satu hari kan. Saya pergi seorang-seorang, lepas tu bungkus. Dia jenis sate padang dia tu, kalau dia yang padang betul-betul tu, dia tak rasa pedas sangat. Dia tak action pedasnya. Lepas tu di situ dia ada, kalau ayam kan, dia ada hati, ada perut. Tak Lepas tu, ada saudara. tak ada. Cuma saya ada kawan lah. Kau ada saudara nasi padang okey kan? Ah. Konsep. Tapi yang itu yang betul-betul yang pure dia lah. Maknanya bukan kadang-kadang setengah kita kalau buka restoran ni kan ikut selera kita. Macam Arab macam tu kan. Arab tu dia letak macam cili kan. Itu mana ada istilah Arab ada cili macam tu kan. Dia ubah di Malaysia. Dia ubah ikut selera Malaysia. Atau yang Padang punya ikut selera Malaysia, tak boleh. Dia kena betul-betul pure dia, baru sedap. Tapi saya rasa nasi Arab kat sana lagi sedap ni. Ya. Arab ni saya pernah makan kat Saudi ni. Di Arab sini sedap. Daripada sini dia kurang. Kan mana ubah. Itulah sepatutnya dia kena ikut yang selera sebenarnya lah. Dia kenapa di Arab itu sedap dia punya nasi kan? Lagi sedap walaupun Lagi sedap. walaupun sini sedap, sama lagi sedap. Sana lebih sedap lagi. Jadi itu Padang juga sama. Jadi apabila kita makan banyak tu kadang-kadang, maklumlah kita kadang-kadang kerja pun penat kan. Dengan pusing-pusing macam tu, bukan duduk dalam pejabat je kan. Pusing sana pusing sini tu, kadang-kadang lapar. Lapar tu pergi kedai. Badan tu berat tu. Tubuh kita ni tak seberat. Tapi dengan puasa ni kan, begitu ringan sekali. Kalau berlari pun rasa macam boleh lagi lah insyaAllah. Walaupun kita dalam keadaan puasa. Ini sebenarnya kan. Jadi nikmatnya puasa ni, bukan apa orang kata mendatangkan kemudaratan, malah memberikan kenikmatan. Jadi bagi orang yang tak biasa puasa, bagi dia puasa itu adalah satu penyiksaan. Apatah lagi di saat-saat pukul 4 petang tercium bau orang bakar ayam kan. Dia puasa, aduh, Saya punya channel tengah hari. tengah hari ya. Kawan tanya okey. Jadi macam itulah kan. Tengah hari. Tengah hari memang. Jadi masa petang tu memang sedap semua lah. Saya dah jumpa satu rahsia. Dia tak nak makan nasi. Kalau nasi memang Ustaz Muhaimin. Ustaz Muhaimin. Dia pernah cakap, Yang Tafiz tu. dia pernah cakap tu. Dia kata puasa dia makan kurma ya. Bagus. Ni makan nasi. Kita tak pernah cuba. Sekali saya terlawak bangun, kami jadi bangun makan kurma dengan roti. Okey, tak sakit perut. Tak sakit perut. Esok saya makan nasi, cerit terus. Itu makanan sunnah kan. Roti sunnah Okey ni. Nabi kan Roti dia suka makan kurma kan, roti kan. Sebab tu orang-orang Arab ini kalau kita tengok orang Arab, orang Parsi kan. Tengok dia punya tubuh itu dia slim kan. Dia tak buncit. Sebab makanan. Dia makan pun seminggu sekali makan nasi kan. Orang Arab Orang Arab dia roti banyak makan roti. Jadi perut dia steady je. Kita asal dah kahwin 2-3 bulan dah. Perut ke depan itu. Orang Arab ni dia makan banyak tapi dia makan 2 kali gitu. Dia tak makan kerak. Dia makan macam heavy tapi makan sekejap 2 kali je gitu. Tapi sekali makan dia banyak. Orang Arab tu. Kadang orang Pakistan pun kalau makan dia tengok dekat restoran ni. Saya gerun saya tengok. Dia punya nasi. Bukan nasi je, lauknya macam-macam je. Kita baru suap macam tu tengok sekedap, dah tak ada dah. Dah habis dah masa tu makan ni. Ada seorang tu saya cukup kagum lah. Dia selalu ikut majlis Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Itu tahun lepas tu di masjid kat Kelang lah. Dia steady lah. Dia kalau ikut Qiyamul Lail dia buat macam biasa je kan. Time makan sahur tu, dia pertama makan nasi tu penuh sepenuhnya nasi tu. Dia makan habis, tambah lagi penuh yang sama. Melayu kita. Nazir kata ustaz, Melayu. Ustaz jangan terkejut. Orang banyak So, dua kali makan tu penuh-penuh. Steady dia makan buat selanggur. Orang besar, saiz badan. Badan dia besar jugalah, tapi dia badan dia jenis yang gempal macam tu. Dia
jenis yang orang kata sesuai dengan yang makan lah. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan hadis bahawa jika nyawa orang mukmin keluar, ia terus diterima oleh dua malaikat, lalu dibawa naik ke langit dengan menyebutkan kebaikan roh tersebut. Penghuni langit ucap, roh yang sangat baik yang datang dari bumi, semoga Allah berselawat untukmu dan untuk jasad tempat engkau telah bersemayam padanya. Kemudian mereka membawa kepada Tuhannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, berangkatlah kamu dan bawa dia ke ajal terakhir. Ajal terakhir ni adalah tempat dia lah, tempat dia disemayamkan lah. Jadi tanah kubur tu sebenarnya tanah terjanji. Dia bukan saja-saja je lah. Setengah-setengah orang dia ajal dia sampai dekat di luar negara kan, atau dekat tempat lain kan. Lepas tu dikebumikan tempat yang situ umpamanya. Jadi seelok-eloknya kalau kita mati ni kan, di mana kita mati situ dikebumi. Itu seelok-eloknya. Terbaik sekali. Rasulullah kan, dia orang Mekah tapi dia meninggal, dia tak bawa ke Mekah dia punya jenazah, tapi dia bawa ke Madinah. Jadi Madinah tu jadi haram lah kan, sebab di situ ada makam Rasulullah. Jadi haramnya Mekah itu dengan sebab ada Kaabah, dengan Masjidil Haram. Haramnya Madinah tu dengan sebab ada jenazah Rasulullah dimakamkan. Jadi dua-dua tu jadi tanah suci. Baqi' itu dia haram tak? Baqi' itu tanah haram. Bagi Wahabi, Baqi' itu bukan tanah haram. Ya. Pahaman Wahabi yang ada di Saudi itu, Baqi' itu bukan tanah haram. Sebab itu mereka rontoh. Asal Baqi' itu dia dipanggil Madinatul Baqi'. Dia macam bangunan masjid. Oh, masjid tu? Bangunan masjid. Warna putih. Dia tinggi kan. Di dalamnya itu terdapat banyak makam keluarga Nabi. Di antaranya Aisyah dia tak tahu sampai hari ini di mana kubur dia. Fatimah pun sama. Ada yang kata dia mati dibunuh. Aisyah. Mati dibunuh. Masa tu dia duduk di atas kerusi. Tapi kerusi ni ada lubang ke bawah. Jadi begitu duduk tu, bom, masuk tu bawah. Masuk bawah tu sampai bila tak jumpa lagi jenazah dia. Kalau Fatimah dia juga tak tahu di mana kubur dia. Ini dua orang yang dekat dengan Nabi lah. Bila Ali lari ke Iraq, adakah Fatimah ikut dia sekali? Fatimah meninggal itu selepas 75 hari Rasulullah wafat. Oh, tak. 75 hari. Selepas Nabi. Nabi wafat. Dia meninggal ketika mengandungkan anak dia Husain. Anak ketiga dia Husain. Yang pertama Hasan, yang kedua Husain, yang ketiga Husain. Ada yang mengatakan dia mati juga terbunuh. Dia kena cemeti. Kena cemeti. Fatimah Zahra. Dan dia dikebumikan pada waktu malam. Usia wafat dia, ada riwayat mengatakan 18 tahun. Dia terlalu muda. Fatimah itu bukan wanita Arab kebanyakan ni. Dia memang darah daripada Khadijah. tanah kenabian lah. Maknanya dia keturunan Nabi kan. Jadi kalau anak kita dipanggil Zahra itu belum tentu dia macam Zahra kan gitu. Zahra itu dia makna dia putih bercahaya. Oh, Zahra. Zahra itu. Jadi sesuai dengan nama dia lah. Memang dia orang putih, cantik, ya kan? Sampai ramai orang nak dengan dia. Sahabat-sahabat Nabi ramai dengan dia. Tapi Nabi kata jodoh dia Ali. Nabi dah tahu jodoh dia Ali. Jadi dinikahkan dengan Ali bin Thalib. Jadi dia meninggal dalam usia begitu muda sekali. Hadis-hadis pun ada juga. Dan Fatimah ini dia anak Nabi yang agak special sikit. Dia boleh dikatakan kedudukan dia di sisi Allah macam kedudukan Maryam dengan bapa dia. Dia digelar sama juga gelarannya macam wanita Nisa'il Alamin lah. Jadi dia wanita penghuni surga. Kalau Aisyah itu dikata Ummul Mukminin dalam dunia ni, Fatimah itu Ummul Mukminin surga.
Jadi anak dia tu anak kesayangan Nabi lah, Hasan dan Husain. Jadi Hasan dan Husain itu Nabi tak panggil dia cucu. Dia selalu mengatakan anak lelakiku. Saya tak ada anak lagi kan. Sebab tak ada anak lelaki. Jadi cucu kesayangan dia dipanggil anak lelakiku. Itu dia. Jadi sesungguhnya jika nyawa orang kafir dicabut, terdapat bau busuk, saya laknat terhadapnya. Penghuni langit kemudian berkata, roh ini sangat busuk, datang daripada muka bumi. Rupa-rupanya tubuh kita ni memang memberikan peranan di mana apa yang kita buat tu dia akan terkesan. Kalau dia baik jadi baik lah, kalau buruk jadi buruk. Kan tak sama muka orang mukmin dengan muka orang yang kafir. Saya punya pengalaman lah. Bila datang ke surau-surau masjid kan, datang pada jemputan imam ke, ceramah ke, kita nampak dia, kita tahu dah ni orang sama dia. Bila dia duduk masa nak buka puasa kan, kita tak tahu apa lagi. Kita tengok dia, kita tahu dia ni lain tarikh dia. Dia semayang dia imam tarawih daripada Syria. Masa dia makan dia duduk biasa je dia. Saya pernah duduk sebelah anak ni Aziz tu semayang. Dia duduk sebelum dia ke depan orang perkenalkan. Masa saya sebelah dia, walaupun dia pakai kain, tak pakai jubah. Pakai baju Melayu, kain macam orang biasa. Tapi kita tengok muka dia, kita tahu ni orang lain lah taraf dia. Orang yang kata itu taraf orang sekarang ni. Kalau zaman dulu lagi tinggi lagi. Dia orang apa ni? Orang alim ya. Orang alim ni, dia ada alim saja tapi dia tak warak. Dan ada yang alim tapi warak. Yang paling bagus alim dan warak lah, macam Rasulullah kan. Jadi alim itu, kalau dia buat maksiat macam mana? Mana dia letak? Adakah dia boleh katakan masuk dalam neraka? Sebab dia adalah pendakwah tapi dia buat maksiat. Ada macam tu. Ini ulama yang akhir zaman lah. Dia sok jahat kan. Kan begitu. Dia ada hadis kan, ada Quran yang dia buang dalam neraka kan. Jadi kisah-kisah sampai keluar perut tu. Ayat Quran. Ya. Tapi kerana tak boleh tentukan itu. Sampai ulama mengatakan terserah pada Allah Taala. Kemana Allah Taala nak masukkan. Itu tak apply untuk orang alim. Orang alim ni dia sebenarnya hukumannya jauh lebih berat. Yang ayat Quran kan. Ayat Quran. Dia Ada lagi dibanding ada. Neraka, jadi kisah-kisah sampai buat perut semua keluar. Penghuni neraka lain yang jahat pun tanya, aku jahat. Tapi tak buat begitu sekali tak, apa yang jahat lebih tu? Orang penjahat lain pun tanya. Sebab Allah kata kabura maqtan minallah ya. Allah paling benci dengan orang yang tahu saya mesti buat. Tapi dia buat maksiat. Itu dia. Jadi hukuman dia memang lebih berat lah daripada hukuman biasa. Itu tapi jawapan sebenarnya terserah pada Allah Taala mana dia nak letak. Tadi saya tanya. Alim ni Ustaz, dia boleh nampak ke kita ni macam dosa kan. Saya pernah sembang lah. Kalau betul-betul orang alim ni, dia boleh nampak kita ni macam mana. Dia boleh nampak belakang kita tu ada jin hitam besar ke. Betul ke? Kalau kita ni orang yang dosa. Nampak tak boleh, rasa boleh. Boleh rasa. Dia boleh tahu. Rasa ni dia macam psikologi lah, psikologi agama kan. Maknanya dari segi ibadah, kerohaniaan itu dia boleh tengok lah. Dia boleh rasa lah orang ni macam ni kan. Walaupun dia tak tunjuk perangai akhlak dia berpura, tapi dia tahu ini mesti orang yang asli macam tu kan, buat maksiat. Orang panggil munafik lah. Munafik. Jadi alim. Ya. Tapi orang alim sendiri dengan sebab ilmu dan amalnya tu yang membuatkan dia kuat kan. Contohnya dia boleh rasa kan. Lepas tu dia kata macam ni. So, saya pernah tawarkan kurma Nabi saya pada Imam Syria. Dia tak nak. Dia tak ambil. Kenapa? Tak berhati. Saya kan dia nampak saya banyak dosa. Dia makan satu dengan saya. Kami makan ulang kan. Saya offer saya punya kurma. Dia tak makan Tak ambil. Bila kau lepas Dua. Dia datang sekali dengan Martin. Itulah yang saya bagi laluan tu. Sepatutnya saya bagi kuliah di Ar-Rahman, tapi saya bagi laluan. Okay. Hari ke-8 Ramadan. Ya betul.
Rabu kan? Rabu malam ni. I think so. Rabu Saya malam. bukan dia tak ambil. Yang orang lain semua ambil. Saya dah rasa dah miss. Mungkin dia tak suka orang ni. Mungkin kot kan. Saya Sebab tak dia tahu. hari-hari duduk makan kurma kan. Sebelum kita tak tahu yang dia siapa-siapa. Tapi saya nampak dia sembang. Tapi kurma Syria ni sedap. Sedap. Dan lagi sedap ke rumah Nabi. kurma Nabi tu dia berkah kan. Ajwa. Kurma Nabi tu berkah. Tak ada siapa pun yang boleh menafikan ni kan. Sedap ni. Sedapnya apa semua kan. Tapi kadang setengah orang mungkin ada alasan tertentu lah kali kan. Tapi biasanya orang alim ni dia tak suka berburuk sangka lah. Saya tak bersangka pun. Saya tanya saya dia. Maksud saya tak suka berburuk sangka tu maksudnya bukanlah dia tak makan tu dengan sebab mungkin dia tengok kita ni berdosa tu, tak ada. Tak akan itu. Sebab selalu orang macam tu dia action kan. Orang yang dia kata dirinya alim, tapi dia suka baca, dia tunjuk orang macam ni, itu dia action lah. Kalau alim sebenarnya dia tak akan. Walaupun dia tahu dia mesti diam kan. Tawaduknya tu tinggi. Hatta kalau dia nak bercakap pun dia lebih suka dia cakap tu dengan menundukkan pandangan macam Rasulullah kan. Rasulullah tu dia sangat lembut sekali. Ketika sahabat Nabi nak letakkan di tempat yang tinggi pun dia tak mahu. Dia kata aku hanyalah hamba saya Allah. Oh subhanallah. Tak tinggi masa bila masa berucap. Kalau kita selalu kan ustaz-ustaz ni kena dekat atas kan. Masa berucap. Jemaah di bawah kan. Kalau ketika ceramah kan. Dia tak mahu. Dia tak duduk sama rata macam tu kan. Duduk orang semua sama-sama clean. Jadi dia kata pada sahabat, aku hanyalah hamba sahaya Allah. Kan? Menunjukkan rendah hatinya Rasulullah SAW tu. Budi pekerti dia. Mungkin sekarang ni tak boleh nak relevan. Orang ramai tu. Ramai. Tapi ada setengah tu kadang-kadang. Kat masjid ramai besar. Kalau di pondok-pondok memang dia ngaji kat bawah. Kumpul kan. Ada seorang ustaz tu saya kenal dia. Di mana pun dia mengajar, dia tak nak duduk kat atas. Dia kena duduk kat bawah juga. Sebab duduk kat atas tu memang ada rasa juga agung lah. Saya ni ustaz. Itu masalah tu. Ya. Tiba-tiba Duduk mengarah. Gaya. Dia macam ni lah, macam dia rasa lebih daripada orang lain. Ustaz-ustaz ni pun kadang juga ada sifat riak tu ada jugalah kan. Tu minta kepada Allah Ta'ala tu yang sampai ada sifat riak lah kan. Memang sentiasa selalu supaya ilmu ni barakah kan. Ustaz kena dia minta saya duduk bawah. Apa dia? Datang betul nama kena minta duduk bawah. Sebab orang duduk bawah ni orang belakang-belakang nak tak nampak pun. Boleh juga. Wanita. Orang semua tinggi-tinggi. Tapi orang-orang surau tu bagi ustaz depan atas tu itu baguslah kan. Ceramah kan. Untuk ceramah kan. Dimuliakan, ustaz ni memang patut dimuliakan lah kan. Sebab memang dia mengajarkan ilmu agama. Dia adalah sebagai adai, pembimbing ummah, penyambung lidah Rasulullah SAW. Jadi yang disampaikan itu ya, walaupun sembahyang tarawih itu kan barakah betul ya, di bulan Ramadan ini kan. Nilainya kalau 8 rakaat dia berganda sikit lah. Kalau sembahyang fardu 70 kan, 70 kali kan. Tapi kata Nabi, tazkirah itu 1000 rakaat nilainya. Walaupun 10 minit. Kan? Duduk tazkirah di Ramadan itu sama nilai 1000 rakaat sembahyang. Itu di bulan yang lain. Ramadan tak tahu lah macam mana. Walaupun 10 minit atau 20 minit kan. Sebab Nabi sendiri pun bertazkirah dalam Ramadan. Kalau tak, macam mana dia nak sampaikan fadilah Ramadan, keutamaan Ramadan, atau nama dia sendiri pun adalah adai kan. Sebenarnya dari segi konsep dakwah, konsep tarawih ni dia beristirahat. Dia tak boleh, saya punya pendapat, saya suka itu sembahyang, terus sikit sembahyang. Sikit ni dia orang ni tak setuju je. Ada setengah masjid kadang-kadang kalau kita lihat ni macam luar negara ya. Bukan di Mekah lah. Mekah biasa dia memang dia terus direct macam tu kan sembahyang kan. Mekah dia saya pernah tarawih. Saya pernah dia sembahyang 2 rakaat bangun. Sembahyang 2 rakaat dia duduk kejap. 3 minit bangun Allah. Sampai ke pagi. Habis tu. Dia orang keluar masuk. Betul. Tukar. Imam pun tukar. Dia macam tu lah. Ada setengah tukar negara kan, negara Islam lah. Dia duduk sekejap tu kan, macam lepas sembahyang isyak, sebelum sembahyang isyak tu dia duduk, dia bagi apa sikit. Dalam bahasa dia lah kan. Sedap kita tengok kan. Lepas tu dia duduk kejap, lepas sembahyang tu dia bagi lagi. Tapi sikit lah. Sikit. Orang boleh rehat kan. Dia boleh rehat kan. Jadi orang masa tu dia santai sikit lah.
santai dia, bukan. Negara Arab dia cuti sepanjang Ramadan. Dia Dia orang cuti. kerja Ah, tak ada itu cuti yang semua. dia boleh tumpu lah kan. Tapi bagus tu konsep sebenarnya. Jadi bukan satu kesalahan lah. Sebab Nabi itu sendiri, maksudnya Nabi sendiri itu adalah satu sifat adalah adai. Dia menyeru umat. Jadi persoalan adakah terhenti seruan itu ketika datang bulan Ramadan? Kan tidak kan? Sampai bila Nabi terus berdakwah. Dia mufti Nah. fatwa tak boleh apa. Jadi macam itulah kan. Jadi dari segi konsepnya, di mana kita mendengar tazkirah di bulan Ramadan ni memang afdal lah. Sangat afdal lah, sangat utama sekali. Sebab dia adalah bahagian daripada mengimarahkan masjid. Apatah lagi kalau dalam tazkirah itu cerita tentang keutamaan Ramadan, ya kan? Lepas tu amal-amal ibadah yang patut diulang-ulang selalu kan. Sebab ini bulannya gitu. Kan begitu kan. Itu konsep dia sebenarnya lah. Jadi mufti tu, saya minta maaf sorry. Mufti yang tahu ni mengeluarkan fatwa tu. Betul. Nanti kena sensor. Abu Hurairah juga menuturkan hadis Nabi bahawa sesungguhnya jika seorang mukmin dicabut nyawanya, akan datang kepadanya para malaikat rahmat dengan membawa sutra putih. Saya mengatakan, keluarlah dengan penuh kepuasan hati dan keredoannya menuju rahmat dan rezeki Allah, menuju Tuhan tanpa kemurkaan. Lalu keluarlah nyawanya dengan bau wangi seperti wangi minyak kasturi. Sebagai malaikat menyerahkannya kepada sebahagian lain, seraya menciuminya secara bergilir. Lantas membawanya ke pintu langit. Saya berucap, betapa bagusnya roh ini datang daripada muka bumi. Ini roh-roh para wali Allah lah, ya kan, di mana malaikat sebegitu rupa memberikan penghormatan kepadanya. Setiap kali tiba di lapisan langit, para penghuninya mengatakan hal yang sama seperti itu. Sampai ketika mereka membawanya ke hadapan roh-roh orang mukmin, roh-roh itu menyambutnya dengan penuh kegembiraan, lebih gembira daripada seorang yang kedatangan orang kesayangannya yang lama menghilang. Jadi roh-roh kita ni berperingkat darjatnya lah, mengikut apa yang kita usahakan dalam dunia ini. Ya. Ada roh orang itu macam mulianya macam Kaabah. Hatinya macam Kaabah. Tubuhnya macam tanah haram, ya kan. Begitu mulianya diri dia, dimuliakan oleh Allah SWT dengan sebab kesalehannya lah. Dengan amal ibadahnya, dengan seruannya, dengan syahidnya, kan begitu. Dengan keikhlasannya, dengan kesungguhannya dan sebagainya. Ini hebatlah, ya kan. Kemudian mereka bertanya padanya, apa yang dikerjakan si fulan tersebut? Biarkan dia beristirahat, sesungguhnya dia telah bergelut dalam kesusahan dunia. Biasanya orang yang ini adalah dipanggil as-sabiqunal awwalun. Ya. Golongan ada setengah orang-orang mukmin di zaman dahulu ya. Karena mempertahankan prinsip agama ni, dia dibunuh ya. Dibunuh bukan hanya setakat dibunuh saja, tapi digantung mayatnya sampai 3 tahun 4 tahun. Dia tak diturunkan. Mayat tak rebut kan? Mayat tak rebut. Dah dibunuh tu digantung, tak ada ke bumi kan. 3 tahun tak rebut kan? 3 tahun tak rebut. Masih nampak lagi macam tu. Bayangkan itu kan. Tu kita tengok kalau dekat Syria tu pun kita tengok nampak ya. Orang-orang yang terkorban itu ya, bukan sikit ya. Ada yang setengahnya kadang-kadang disayat, dipotong telinga tu macam tu, jerit kan. Lepas tu dipotong. Dia kanak-kanak tu yang mati consider syahid lah. Syahid lah. Kanak-kanak boleh pun dia bukan pejuang. Bukan pejuang, dia terkorban lah. Maknanya dia berada di medan syahid kan. Itu untung sekali tu. Matlamat hidup kita kan nak bahagia dunia akhirat kan. Budak-budak tu tak tahu, sangat kesian lah. Kesian lah. Tapi mereka terkorban tu boleh buat lah. Kita nampak kesian lah. Tapi dia dah kat syurga lah. Dia terasa tak sakit semua tu? Terasa. Tembak tu. Terasa. Kesian lah. Tapi yang saya dengar satu kat YouTube, dia first drop darah tu dia dah nampak dah syurga. Darah first drop tu dia nak mati, dia dah nampak dah syurga. Tak rasa sakit lah. Sebab orang yang mati syahid ni kata Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dia tak mati. Di sisi Allah Taala mereka hidup. Jadi bukan macam kematian biasa lah. Dia jadi roh dia di tempat lain lah. Tempat lain. Dia bukan Dia ada rezeki tempat lain itu. dia macam orang hidup macam dalam macam orang masih hidup lah. Berbanding orang alam barzah ni dia Dia masih ada lagi proses lah. Proses kehidupan lain lah.
Tapi dia duduk di alam barzah itu, mayat dia memang tak repot lah. Dia di dunia ni kan, roh dia memang mulia lah. Tapi roh para nabi, dia tak berada di alam barzah seperti mana kita bayangkan. Walaupun satu ketika dia akan pergi alam barzah, tapi dengan urusan lah. Dia ada di mana-mana lah. Roh para nabi itu dia tak sama dengan kita. Jelas, dia kan Rasulullah naik ke langit. Naik ke langit apa semua. Dengan Nabi-Nabi tu. Bahkan dia punya jasad itu, ada riwayat mengatakan paling lama 40 hari dalam kubur. Lepas tu dia hilang. Jasad para nabi dan rasul macam Rasulullah kan. Subhanallah lah, memang ternyata manusia ni ada yang paling dimuliakan Allah, dimuliakan kan. Kita dapat darjat mukmin pun alhamdulillah. Darjat mukmin itu bukan senang dapat ni. Itu anugerah. Jadi hamba Allah tu jadi bukan senang. Allah Taala panggil kita hamba-Nya. Itu bukan senang. Bukan mudah. Sebab jadi hamba Allah itu dia memang jamin masuk syurga lah. Nabi pun dipanggil hamba kan oleh Allah. Nabi Isa pun dipanggil hamba. Sama kan. Nabi Isa diangkat ke langit. Dia tak Diangkat ke langit. Dia tidak mati. Dia tak mati. So sebenarnya Nabi Isa duduk kat syurga, dia tak tahu lah. Tak tahu di mana dia berada. Allah ni kuasa. Hanya Allah tahu. Laisalha min dunillahi kasyifa. Tapi dia mungkin berkahwin juga kan di alam gaib sana kan. Tak tahu siapa pasangan dia kan. Dalam dunia ni kita tahu dia ada anak ke apa tak tahu kan. Dia tak ada keturunan. Ustaz, orang yang mati celek mata tu, ada setengah orang kata sebab apa yang kata, kan kalau orang meninggal sepatutnya tutup mata. Bila orang meninggal buka mata, dia kata hajat tak sampai kat bumi, ada benda yang dia dah buat tak settle. Dia paling tidak ada sesuatu jugalah yang tak kena lah. Ada something lah. Macam arwah ayah saya, selepas dimandikan itu, waktu dia mati, dia terpejam mata. Dia tak ada terbuka lah. Dan tak orang mati mata tu mati. ada setengah tu kan terbuka kan. Tapi dia tertutup. Tapi masa saya datang, barangkali nak ucap terima kasih kan, terbuka tiba-tiba. Di situ saya nampak kan, rupanya orang mati ni dia punya mata tu, dia bola mata dia tu macam bola mata palsu yang dimasuk dalam. Itu nampak tipu cerita-cerita movie yang hantu-hantu tu kan. Mata dia macam menakutkan, pandang itu seram kan, tak ada. Itu tidak seperti itu. Jadi nampak tu dia buka sikit mata, lepas tu saya tutup balik. Macam yang Palestin meninggal lah, dekat Syria semua kan mata tak tertutup. Dia macam mata dia Itu boleh jadi juga dia merasakan kesakitan juga boleh lah. Sebab orang yang mati pun walaupun syahid dia sakit. Bukan apa kan. Sebab disiksa kan. Tapi mati syahid ni mulia kan. Kalau tak pun kita mati juga kan. Itu yang kesian tengok budak-budak tersepit dekat lip ni. Dalam kamar tu. Tiba-tiba lip tu tak boleh buka. Lepas tu tiba-tiba terbuka kan. Lepas dia keluar tersepit, tutup balik. Lepas jalan. Kepala air putus. Putus lah tak tahu lah. Kaki tu nampak senyap terus. Kesian 11 tahun. Orang yang duduk dalam lip tu tak boleh buat apa. Tengok dia macam tu. Ya Allah. Sebab dia start setengah jam juga orang kata. Itulah setengah jam. Panas lah. Itu dah memang ajal dia lah. Sekarang baru dia kelang kabut nak repair lift. Kat mana? Kat perumahan rakyat lah macam kat Serimang. Kesian tengok budak tu. Dia baru nak kelang kabut nak cek. Sekarang dia nak menempatkan pegawai di semua perumahan yang mantau lift. Berita ni. Melayu berita ni. Masya Allah. Adakah ke tak adakah? Dia ni macam tu kat Malaysia ni. Dah mati baru ada dia kami. Jadi kita tutup pengajian kita sebab sebentar lagi nak masuk khutbah Jumaat.